insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatillah wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqa ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim malabiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib hari ini. Kita tujukan khas online untuk jadual sepatutnya di Surau Darul Taqwa, Taman Seri Pulai, Seremban, insyaAllah. Surau Darul Taqwa, mohon share ya. Seremban, Surau Darul Taqwa. Surau Darul Taqwa, insyaAllah. Mohon share, insyaAllah. Surah Darul Taqwa. Maaf ya, line kurang sikit. Mohon share, mana yang dapat link tolong share, insyaAllah. InsyaAllah. Kita share sama-sama insyaAllah di Seremban. InsyaAllah. InsyaAllah kita teruskan dengan Quran time dulu, nota Quran time insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 104 My Quran Time. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya, ayat 104 Surah Al-Azim Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu katakan raina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Al-Baqarah ayat 104. InsyaAllah. Tengok kupasan daripada nota ini. Allah SWT memerintahkan orang-orang mukmin untuk memerhatikan adab ketika bercakap dengan Nabi Muhammad SAW dengan menghindari kata yang tidak jelas maknanya
ra'ina. Maksudnya perhatikan kami. Apabila dipanjangkan sikit bacaannya, ia menjadi maksud yang lain, iaitu pengembala kami. Perkataan Arab ni kalau disilap baca akan jadi maksud yang lain. Orang Yahudi sememangnya suka mengejek Nabi Muhammad SAW. Mereka suka bermain dengan perkataan untuk menghina baginda dan tidak mahu mendengar sebenarnya ada peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini. Ketika kaum Yahudi mendengar sahabat-sahabat menggunakan perkataan ra'ina, mereka sengaja mengumumkan agar perkataan itu dapat digunakan dan ditujukan kepada Rasulullah SAW. Apabila para sahabat menggunakan perkataan itu, mereka mula mentertawakan atau mengejeknya. Bagi orang Yahudi, ra'ina bermakna kutukan kepada Nabi, sebab itulah turunnya ayat ini. Lantas Allah SWT menyuruh para sahabat tidak menggunakan lagi perkataan itu apabila ingin mendapatkan perhatian daripada Nabi. Walaupun bagi para sahabat perkataan ini maksudnya lain, tetapi Allah SWT tetap melarang menggunakannya semata-mata untuk menutup jalan yang boleh digunakan musuh-musuh Allah SWT untuk menghina Nabi. Ketika salah seorang sahabat, iaitu Sa'ad bin Mu'az, mendengar ayat ini, dia berkata kepada kaum Yahudi, "Hai musuh-musuh Allah, jika aku mendengar perkataan itu diucapkan oleh salah seorang di antara kamu, sesudah pertemuan ini akan kupenggal batang lehernya." Iaitu diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Ad-Dalail dan As-Sudis Syaghir dari Al-Kalbi dari Abu Salih yang bersumberkan dari Ibnu Abbas. Marah Sa'ad bin Mu'az sampai ke tahap nak penggal leher Yahudi. Lalu Allah SWT mengajar satu kalimah yang lebih baik dan lebih bagus maknanya, iaitu unzurna, yang bermaksud berilah perhatian kepada kami. Perkataan daripada Allah SWT menggunakannya bab unzurna, iaitu maksudnya berilah perhatian kepada kami. Perkataan itu juga bermaksud lihatlah kepada kami, dengarkanlah kami, kami hendak bertanya kepada kamu. Sebenarnya selepas Nabi SAW memberi perhatian kepada mereka, maka perkara yang lebih penting untuk mereka lakukan ialah mendengar dengan lebih baik dan mengamalkan apa yang telah Nabi sampaikan kepada mereka. Apakah mesej yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Iaitu jangan pesongkan perkataan kita dengan maksud hendak mengejek. Zaman sekarang tidak kira sama ada anak muda ataupun tua, mereka suka menukar perkataan untuk tujuan mencarut. Engkau ni, contohnya, engkau ni babas, ataupun maksud sebenarnya ialah babi. Main-main dengan perkataan lain, tujuannya adalah perkataan yang kotor, perkataan yang jelik, yang tidak elok, mencarut, tapi disebut dengan perkataan lain. Ini mencemarkan, tidak elok, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hanya tak disebut, tapi dia sebut perkataan lain, maksudnya yang mencarut ataupun yang buruk. Mohon tegur anak-anak kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita, padahal dalam hatinya hanya Allah saja yang tahu maksudnya sebenar ini. Ini sebenarnya bukan ciri orang beriman, kerana orang yang beriman ini hanya bercakap perkara yang baik-baik sahaja dan bukan perkara yang akan menimbulkan fitnah. Orang yang beriman dia hanya bercakap yang terbaik saja
dia tidak cakap yang tidak terbaik, iaitu yang menimbulkan fitnah atau memburukkan orang lain. Itu kena renung kita. Ayat seterusnya, ayat 105. Berhati-hati dengan orang kafir, ahli kitab dan musyrik. Ayat 105 dipoinkan situ sebagai berhati-hati dengan orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrik. Musyrik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin wala musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang kafir, sadaqallahul azim, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia khendaki, dan Allah pemilik kurniaan yang besar. Al-Baqarah ayat 105. Ceritakan hati-hati kita dengan orang-orang kafir ahli kitab. Kupasan ayat, Allah menceritakan kepada orang-orang yang beriman bahawa ada dua golongan yang akan sentiasa menentang Islam. Akan menentang Islam. Pertama adalah orang kafir dalam kalangan ahli kitab, mahupun penyembah berhala yang tidak menyukai wahyu daripada Allah, iaitu daripada Allah SWT, iaitu Al-Quran. Kedua, golongan orang musyrikin yang tidak suka jika ada kebaikan diberikan kepada orang Islam. Mereka dari dahulu lagi tidak sukakan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang yang pertama yang akan menentang baginda yang diangkat oleh Rasul, yang diangkat menjadi Rasulullah SAW. Diceritakan sini, Allah menceritakan daripada ayat yang 105 ini pada orang-orang beriman bahawa ada dua golongan yang akan sentiasa menentang Islam. Dua golongan yang akan menentang Islam. Yang pertama adalah orang kafir dalam kalangan ahli kitab, mahupun penyembah berhala yang tidak menyukai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Itu golongan yang pertama. Kedua, golongan orang musyrikin yang tidak suka jika ada kebaikan diberikan kepada orang Islam. Pertama tadi, orang kafir dalam golongan ahli kitab mahupun penyembah berhala, tidak menyukai wahyu, iaitu Al-Quran. Kedua, golongan yang musyrikin yang tidak suka jika ada kebaikan diberikan kepada orang Islam. Tak suka dengan kelebihan pada orang Islam. Mereka dari dahulu lagi tidak sukakan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah orang yang pertama yang menentang baginda yang diangkat menjadi Rasulullah SAW. Itu kena-kena kita. Walau bagaimanapun, bukan semua orang kafir tidak suka dengan Islam. Sebab itulah Allah SWT menggunakan perkataan orang kafir dari ahli kitab. Tak semua yang kafir itu bencikan Islam. Ada golongan ahli kitab kafir yang masih lagi sukakan Islam. Perkataan kafir dalam Al-Quran ialah daripada pemahaman biasa kita. Ia bermaksud mereka yang menolak Islam setelah memahaminya, iaitu mereka tahu bahawa Islam itu benar tetapi menolaknya. Bahkan mereka juga memerangi Islam. Jadi ada beza antara non-Muslim dan anti-Muslim. Non-Muslim dengan anti-Muslim. Kebanyakannya orang bukan Islam, non-Muslim tidak mengganggu orang Islam. Kebanyakan non-Muslim tidak mengganggu Islam.
Tapi yang mengganggu ni adalah antaranya ialah yang anti Muslim. Dia faham Islam itu benar. Seperti yang kita tahu, tidak semua orang bukan Islam memerangi Islam. Ada yang berbaik Muslim, ada yang berbaik dengan Muslim dan tidak ada berniat buruk terhadap Muslim. Cuma mereka tidak mahu memeluk Islam kerana mereka belum lagi diberi hidayah untuk faham apa itu Islam. Mungkin juga mereka telah menerima Islam itu agama yang baik, tetapi belum terbuka lagi hati mereka untuk benar-benar masuk Islam. Ni golongan dia. Ada juga yang membaca kitab Bible dan mereka memang mencari-cari kebenaran. Jadi inilah peranan kita sebagai orang Islam, tunjukkan akhlak yang terbaik supaya nanti hati mereka boleh terbuka menerima Islam dan berminat dengan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam kena tunjuklah, kena tunjuk teladan yang hebat di sisi kaum kafir. Kalau kita sebagai umat Islam masih teruk juga orang, macam mana orang kafir nak follow kita? Nak fahamkan Islam itu sebaik-baik petunjuk ataupun sebaik-baik agama. Jangan pula kita membenci mereka dan terus mengabaikan mereka, tetapi tunjukkanlah kasih sayang supaya menjadi teladan buat mereka untuk mengenal Islam dengan lebih dekat. Caranya kita yang tunjuk teladan, jangan benci, jangan tak suka. Kita sendiri yang menunjuk kelebihan Islam itu di mana. Pengajaran daripada ayat ini ialah peringatan agar berwaspada terhadap orang-orang kafir. Kita diingatkan daripada ayat 105 ini, berhati-hati kita dengan orang kafir dari kalangan ahli kitab atau orang-orang musyrik, kerana mereka adalah musuh yang berdengki terhadap orang mukmin. Yang kedua, pengajaran daripada ayat ini, tidak baik bagi seorang Muslim merendahkan diri dan berasa tenang dengan ucapan dan perbuatan mereka, sebab mereka tidak pernah berhenti melakukan tipu daya kepada orang-orang yang beriman. Ini kerja orang kafir. Dia tidak pernah kita ni jangan terlampau merendahkan diri ataupun terlampau selesa sangat pasal ucapan orang-orang yang bukan Islam, sebab mereka tidak pernah, dia takkan pernah berhenti merendahkan Islam atau attack orang Islam. Dan yang ketiga, Allah memberi rahmatnya kepada siapa yang dia khendaki. Bila Allah buka hidayah, yang kafir, yang berkafir bersehidup sehidup selama-lamanya, bila ujung kematian dia, Allah bukakan hidayah, dia jadi Islam sebenarnya. Resolusi ayat ini ialah, pertama, ayat 103 yang kita baca semalam, elakkanlah bab sihir walaupun nampak ada manfaatnya di dunia. Elakkan sihir. Yang kedua, jaga perkataan agar tidak menyindir atau mengolok-olokkan orang lain. Lisan kita kena jaga. Yang ketiga, jangan dengki pada orang lain kerana itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga bab hati kita, buanglah bab sifat dengki itu. Kita terus ayat ke 106 insya-Allah. 106 kita baca ringkasan dia. Bukti 106, sini tulis sinopsis ringkasannya. Bukti adanya penghapusan hukum-hukum syariat. Ayat 109-110, sikap ahli kitab terhadap kaum mukmin dan cara menghadapinya. Ayat 111 hingga 112, kaum Yahudi dan Nasrani, pandangan masing-masing tentang lawannya. Kita terus masuk 106, tadabbur ringkas ayat 106. Kita tengok, Allah SWT membantah orang yang mencela aturan syariatnya. Allah SWT membantah. Bila Allah bantah, macam mana kita nak menghadapnya? Tengok
Allah SWT membicarakan mengenai ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW buat umatnya. Terdapat ayat yang diturunkan ini dimansuhkan sama ada pada bacaan atau pada maknanya dan pada bacaannya sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah 106 maksudnya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan daripada ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang setanding atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Kupasan ayat ini, ya, maksudnya ayat 106 ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membantah orang-orang yang mencela aturan syariatnya dan kebijaksanaannya, iaitu mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya melakukan sesuatu pada hari ini dan esok melarang mereka melakukannya. Apa itu nasakh? Kenapa perlu adanya nasakh, pergantian atau pemansuhan pada suatu hukum-hukum? Bukankah untuk melaksanakan satu hukum sudah menyusahkan? Ini kan pula bertukar-tukar hukum. Disebabkan ini, ada di antara kaum Yahudi mengambil kesempatan mengkritik perkara ini dengan mengatakan, agama apakah ini? Sekejap begitu dan sekejap begini. Dahulu boleh dan sekarang tidak boleh. Mereka kata kalau benar Islam adalah agama Tuhan, tidak mungkin akan berlaku begini. Disebabkan kata-kata mereka itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjawab kritikan mereka di dalam ayat ini. Berdasarkan tafsir Al-Aisar, nasakh ini bertujuan untuk meringankan sesuatu hukum terdahulu. Sesungguhnya Allah SWT menghapuskan nasakh suatu ayat yang mengandungi hukum yang memeratkan kaum muslimin kepada hukum yang lebih ringan. Contohnya ketetapan seorang muslim yang dahulunya perlu menghadapi 10 orang kafir di dalam peperangan. Tetapi Allah SWT telah menukarkannya di mana mereka perlu menghadapi 2 orang kafir saja dalam peperangan. Contoh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT juga menghapuskan hukuman ringan dan mengubahnya kepada hukuman yang lebih berat dengan tambahan ganjaran pahala. Misalnya menghapuskan kewajipan puasa Ashura, menjadikan kewajipan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini contoh yang ditukar. Begitu juga Allah SWT menghapuskan hukum ringan dan menggantikan dengan hukum ringan semisalnya dengannya. Seperti menghapuskan arah kiblat dari Baitul Maqdis bertukar ke arah Kaabah. Itu pun satu lagi pertukaran. Ada riwayat yang menyatakan bahawa telah turun satu ayat dan telah dibaca oleh Rasulullah SAW, beberapa sahabatnya. Kemudian Allah SWT menasahkan lafaz dan maknanya, sehingga ia juga turut terhapus dari ingatan, sehingga tidak ada seorang pun yang mengingatinya. Semuanya ini menunjukkan apa? Perhatikan ayat terakhir di dalam halaman ini, iaitu bentuk kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan dalam firman-Nya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu? Allah boleh hilangkan ingatan, Allah boleh ingatkan balik. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan segala kehendak-Nya, dan kita hanya menerima saja. Kita tidak ada hak untuk mempersoalkan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai hamba. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah tidak menyoal dan mempertikaikan apa yang diberikan dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Nabi bawa, kita tak boleh pertikaikan.
datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kita sebagai hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka tugas kita ialah terus percaya, mengimani dan mendalami lagi ilmu-ilmu luas yang dilamparkan pada kita. Akhirnya kita pergi kepada pengajaran daripada ayat ini. Pertama, ketetapan adanya nasah dalam Al-Quran Karim sebagaimana terdapat dalam sunnah, yang mana keduanya adalah sumber bagi syariat dan tidak ada nasah dalam qiyas maupun ijma'. Yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mukmin dengan menghapuskan nasah hukum dan menggantikannya dengan hal yang lebih bermanfaat bagi mereka yang baik untuk dunia maupun di akhiratnya. Allah ringankan, ya. Dan akhir sekali, apabila Allah SWT memadamkan suatu ayat untuk hukum ataupun hukum, Allah SWT akan menggantikan suatu yang baru, bahkan lebih baik lagi daripada yang lama. Itu. Ya, maksudnya kita kena renung bab ni, cerita bab pertukaran kiblat, bab pertukaran macam-macam. Maksudnya kita ni kena faham kuasa Allah Ta'ala maha hebat, ya. Maksudnya kita follow aja, kita ikut saja apa yang dititik beratkan, yang diwajibkan ke atas pada diri kita, insyaAllah. Terus kita sambung pada kitab lama kita, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, nak habiskan bab dusta ataupun bab larangan berdusta. Kita tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim, muka surat 162, kitab baru, insyaAllah. Kitab Tanbihul Ghafilin, muka bab larangan berdusta, insyaAllah. Sambungan pagi tadi, Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sufyan, dari Abdullah, sanad dari Abdullah bin Mas'ud berkata, sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah, dan semulia-mulia ialah zikrullah, dan sebusuk-busuk buta ialah buta hati, dan yang sederhana mencukupi lebih baik daripada yang banyak dan melupakan, dan sejahat-jahat penyesalan ialah menyesal hari kiamat, dan sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati, sebaik-baik bekal ialah takwa, dan khamar itu menghimpun segala dosa dan wanita, dan dosa, dan segala dosa dan wanita perangkap syaitan, dan kemudahan itu sebahagian dari gila. Sebusuk-busuk penghasilan ialah riba, sebesar-besar dosa ialah lidah pendusta. Sahabat, banyak poin dia bagi, satu perenggan, ya. Apa kata Abu Laid As-Samarkandi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, sebenar-benar keterangan ialah kitab Allah. Yang kita baca tadi, terjemahannya, nota daripada Al-Quran. Sebenar-benar perkataan memang daripada Al-Quran, bukan buku, bukan cerita, bukan apa. Quran sesemua ada. Maksudnya kita kena renung perkataan yang sebenarnya, yang kebenarannya semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semulia-mulia perkataan ialah zikrullah. Jaga bahasa, jaga lisan, yang kita baca tadi dalam ayat 105. Bahasa kita, lisan kita yang terbaik di sini. Kita kena dalam kitab ni, perkataan yang semulia-mulia ialah perkataan zikrullah, yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengingati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebusuk-busuk buta ialah buta hati. Allah, mata celik, hati tak nampak. Dia tak nampak kesan daripada maksiat, dia tak nampak kesan pada akan datang. Dia tak nampak yang Allah bagi sekarang, COVID-19. Tak nampak. Dia cuma nampak yang sakit, yang mati, bimbangkan yang mati. Dia tak nampak peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sederhana mencukupi lebih baik daripada yang banyak dan melupakan.
Sebab tu kita hidup bersederhana. Ya, ada yang cukup, apa yang ada dah mencukupi. Tu ada bab qanaah. Daripada banyak yang hebat melupakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejahat-jahat penyesalan ialah menyesal waktu hari kiamat. Silap lah. Sesilap-silapnya kita. Itu dipanggil sejahat-jahat, hanya dah lambat sangat lah. Lambat sangat untuk bertaubat. Tunggu hari kiamat. Dah kiamat. Dia pun dah kiamat. Kiamat besar pun dah berlaku. Maksudnya kita kena renung. Sekarang juga kita mesti ada bab penyesalan. Sebaik-baik kekayaan ialah kaya hati. Hati yang hebat, dia kaya dengan bab pemikiran, ya, senang terima, ada bab zuhud, ada bab sayangkan Allah Ta'ala. Tu kayanya hati, ya. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Takut sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu. Tu bekalan yang paling hebat. Dan khamar itu menghimpunkan dosa. Ya, arak itu menghimpunkan segala dosa. Minum saja habis. Apalagi yang bersekongkol, apalagi yang subhat, apalagi yang tanam, apalagi yang membawa, apalagi yang mengedar, apalagi yang mengiklan, apalagi yang menuang atau serve dan macam-macam. Menghimpunkan segala dosa. Dan wanita perangkap syaitan. Hati-hati kita dengan wanita. Memang syaitan akan hiaskan. Dan kemudian kemudahan itu sebahagian daripada gila. Waktu muda ni lah digilakan kita dengan macam-macam perasaan, macam-macam nak cuba, macam-macam nak merasa dan macam-macam perangai waktu muda. Sebusuk-busuk penghasilan ialah riba. Allah. Bab riba. Kenapa kita masih lagi terus dengan bab riba? Allah dah bagi peringatan ni hebat. Lalukanlah. Buangkanlah. Tak kira siapa kita, cari jalan dengan mengelakkan bab yang dibusukkan, yang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, sebesar-besar dosa ialah lidah pendusta. Ya, janganlah dalam bab ni, bab larangan berdusta, kita elakkan jadi pendusta. Cakap biar yang benar. Ya, bila cakap benar, kita dipimpin menghala ke jalan Allah, pimpin kita dituntun ataupun dipimpin kita menghala ke syurga. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Sufyan bin Abi Husin berkata, Nabi SAW bersabda, dusta itu tidak dibenarkan kecuali dalam 3 perkara. Tak dibenarkan dusta sebenarnya, tapi dibenarkan kata waktu 3 perkara. Pertama, waktu di dalam perang boleh kita berdusta. Itu salah satu strategi nak memenangkan tentera Islam. Strategi kepada kaum kufur, kaum yang kafir. Kedua, yang dibenarkan adalah seorang yang sedang mendamaikan antara 2 orang. 2 orang, 2 individu yang sedang bergaduh, kita terpaksa dustakan. Kita kata dia ni terbaik, dia memuji awak. Kita pergi yang satu pihak lagi, kita pun kata begitu. Dia pun memuji awak, dia tak menghina pun awak. Tu. Akhirnya boleh berdamai. Yang ketiga, boleh mendustakan. Kalau dusta ni ialah boleh kita gunakan waktu untuk memperbaiki isteri kita. Isteri masak masin, kita kata tak masin, sedap. Tu cara Rasulullah SAW, ya, menggunakan dengan isterinya, mendamaikan isterinya, meraihkan apa yang dilakukan oleh isterinya. Seorang ulama tabi'in berkata, ketahuilah bahawa benar itu perhiasan para wali. Dusta itu tanda orang celaka. Sebagaimana tersebut dalam ayat, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari ini bergunalah kebenaran
dan kesungguhan orang-orang yang benar. Al-Maidah ayat 119. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ya, maknanya cerita Al-Maidah Al-Quran ayat 119, bab kebenaran ini sangat berguna dan kesungguhannya orang-orang yang benar. Bila bab benar ini berguna pada orang-orang yang bersungguh untuk bab kebenaran. Sebab tu ulama tabi'in kata, ketahuilah benar itu perhiasan para wali. Wali-wali Allah. Tu dia tak boleh tipu, dia tak boleh temberang, dia tak boleh dusta. Dusta itu tanda orang yang nepat, celaka ataupun dihina Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat seterusnya surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaullah kepada kamu orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Disuruh kita bercakap benar, bergaul dengan orang-orang yang benar. Untuk orang-orang yang beriman, yang takut sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan Allah yang datang membawa kebenaran dan ia sendiri melaksanakan kebenaran itu, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33 menyuruh kita dengan bab kebenaran. Pasal apa? Yang dibawa, orang yang datang membawa kebenaran dan sendiri melaksanakan kebenaran itu, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33. Kemudian ayat seterusnya Asy-Syura ayat 22, bab kebenaran. Lahum ma yasha'u inda rabbihim. Untuk mereka apa saja yang mereka inginkan ada di sisi Tuhan mereka. Asy-Syura ayat 22. Bila kebenaran, kita bersungguh dan terus dipimpin kepada bab syurga besok di akhirat. Juga Allah telah mencela pendusta dan mengutuk mereka dalam firman-Nya, Qutilal kharrasun. Sungguh celaka orang-orang yang tukang dusta. Az-Zariyat ayat 10. Allah kutuk orang yang suka berdusta. Akhir sekali, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan tiada yang lebih kejam ataupun zalim dari orang yang membuat dusta atas nama Allah, padahal ia dipanggil supaya mengikuti tuntunan Islam, dan Allah tidak akan memberi hidayah pada orang-orang yang zalim. Orang yang berdusta dikategorikan dengan golongan yang lebih kejam ataupun zalim. Dia tiada yang lebih kejam dari orang yang zalim, iaitu orang yang membuat dusta atas nama Allah. Dia bohong, dia dusta dengan nama Allah, padahal ia dipanggil supaya mengikuti pimpinan Islam, dan Allah tidak akan memberi hidayah pada orang-orang yang zalim. Bila berlaku zalim ni menggunakan nama Allah Ta'ala, Allah takkan buka hidayah pada dia. Tu kadang-kadang mati dalam keadaan menzalimi diri sendiri, menzalimi dengan orang lain. Dua-dua dizalim. Yang paling hebat dizalim diri dia sendiri. Pasal apa dizalim diri dia? Waktu dia mati nanti, waktu dia bangkit lagi, dia akan mengaku dia zalim. Bukan dengan orang lain, dia zalim diri dia sendiri. Pasal apa? Berdusta dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis bab larangan berdusta. Kalau boleh, elakkanlah kita menyebut bab dusta. Kita jangan kita melakukan bab dusta. Cari jalan untuk jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, mempertahankan kebenaran. InsyaAllah kita sambung esok, sempat subuh esok untuk bab baru kita, InsyaAllah
dengan ayat baru, ayat 107 di nota My Quran Time, surah Al-Baqarah ayat 107, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah saya ucapkan ribuan terima kasih pada surah Al-Darul Taqwa Taman Seri Pulai selembat bagi ruang untuk kita kuliah online dan pengisian kita dapat pada keberkatan untuk semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa alis wa anis syarri minna wa akhdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahassanna bizjabar wa tasamna bimalakudahal ladzi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'buduka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.